Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum hakam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-803 daripada kitab Bulughul Maram, iaitu hadis dalam Kitabul Buyu', kitab pada membincangkan tentang jual beli. Kita habis dah dalam bab ibadat, kita masuk dalam bab muamalat pula. Baik. Hadis yang pertama daripada Kitabul Buyu', kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, an Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul kasbi atyab, qal amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur, rawahu al-Bazzar wa sahhahu al-Hakim. Maksudnya, daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai usaha yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaha seseorang dengan jerih payahnya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bazzar dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Rifa'ah bin Rafi' menceritakan kepada kita bahawasanya di zaman Rasulullah pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang usaha yang paling baik. Tanya Rasulullah, mendakah pekerjaan yang paling baik? Mereka ketika itu bukan tidak mengetahui pekerjaan, bukan tak tahu tentang pekerjaan, sebab masa ketika itu orang kerja bukan orang tak kerja. Macam-macam pekerjaan lah ada pada ketika tersebut. Ada orang kerja nega, ada orang yang kerja nanang, macam-macam lah kerja masa tu. Baik. Cuma sahabat ni dia mari jumpa dengan Rasulullah, ditanya Rasulullah tentang usaha mana hak yang paling baik. Kenapakah dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang usaha yang paling baik? Dan mungkin berbeza dengan kita. Kadang-kadang kita ni tak tanya usaha yang paling baik. Kita tanya dia kerja dia untung sore. Kita biasa gitulah kita. Memang kita nak untung, kan kita tak ambil untung, kita nak untung. Cuma maksudnya sahabat dia lebih mengambil berat tentang baiknya usaha. Kerana usaha yang baik adalah perkara yang dituntut oleh agama. Cuba kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, hendaklah kamu makan daripada benda-benda yang baik dan hendaklah kamu beramal amalan yang salih. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita makan benda-benda yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah mu makan daripada apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada hamba supaya makan benda yang baik, pastinya benda yang baik dia tidak akan datang melainkan daripada usaha yang baik. Maka sebab itulah
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada Rasulullah, apakah usaha yang paling terbaik? Tengok. Dan sebenarnya usaha yang terbaik ataupun kerja yang baik ini, dia banyak kelebihannya. Banyak kelebihan. Antara kelebihannya adalah mustajab doa. Antara kelebihannya adalah mustajab doa. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'wah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan aku orang yang mustajab doa. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, diminta Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan dia orang yang mustajab doa. Orang yang mustajab doa ni maksud dia, minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Itu maksud dia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang 10 yang dijamin syurga saat itu. Faqala Rasulullah, ya Sa'ad, atib mat'amak. Maksud, wahai Sa'ad, perelokkan, perbaikkan makananmu. Jadi hak yang mu makan saat itu biar betul-betul baik, biar betul-betul bersih, biar betul-betul halal. Hadis hak yang kita sebut saat ini sebenarnya adalah hadis dhaif. Namun daripada sudut maksudnya adalah kuat kerana disokong oleh hadis kuat yang lain. Antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan thumma dzakara ar-rajula. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, thumma dzakara ar-rajul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang lelaki, yutilus safar, berjalan jauh, bermusafir. Orang yang bermusafir ni mustajab doa. Asy'atha aghbar, rambut dia khusuk kali, muka dia berdebu, rupa parah dia dalam keadaan orang yang susah. Dan asy'atha aghbar antara sifat orang yang pergi mengerjakan haji. Juga orang gitu biasanya mustajab doa dia. Lepas tu yamuddu yadaihi ila sama, dia tadah hala dua tangannya ke langit, minta dengan Allah. Kiblat doa adalah langit, minta dengan Allah. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pemalu, dan Allah Taala malu sekiranya hamba mengholorkan dua tangannya lalu Allah Taala mengembalikan dua tangannya dalam keadaan kosong. Baik, tengok angkat tangan lagi. Lepas tu sebut ya Rabb, wahai Tuhanku, Tuhanku, wahai Tuhanku. Doa sokmo. Kita nak dapat benda hak daripada Allah kena doa sokmo. Tengok pak syarat cukup dah pada dia. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanan dia daripada perkara yang haram, minuman daripada perkara yang haram, pakaian daripada perkara yang haram, dikenyangkan dengan perkara yang haram. Bagaimana untuk diperkenankan doa dia? Baik. Jadi penting makanan yang betul-betul halal. Penting makanan yang betul-betul halal, antaranya adalah ia menjadi penyebab mustajab doa. Sehingga kan ulama dulu meletakkan antara syarat mustajab doa adalah luqmatul halal, suapan hak yang kita masuk ke dalam mulut kita hak yang betul-betul halal. Sebab munasabahlah para sahabat ataupun sahabat ni mari jumpa dengan Rasulullah, tanya tentang usaha mana yang terbaik, tentang benda pekerjaan hak yang terbaik, yang betul-betul halal, yang betul-betul penuh dengan keberkatan, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, amba nak cerita sikit lagi berkait dengan pekerjaan hak yang ataupun makanan yang halal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba ada ambil beberapa perkataan daripada ulama-ulama salaf, yang mana ada sebahagian daripada ulama salaf pernah ditanya, bagaimanakah untuk kita melembutkan hati? Jadi ada sebahagian daripada orang yang mana dia rasa hati dia kerah. Kadang-kadang kita rasa hati kerah. Kita sendiri rasa hati kerah. Kadang-kadang sebenarnya perasaan kita rasa hati kita kerah itu sebenarnya anugerah daripada Allah. Hak yang teruk memang hati kerah kejong, lebih daripada batu lagi, tapi dah sedar hati kerah, itu memang teruklah. Kita hati kerah, tapi Allah Taala campur dalam perasaan kita, kita sedar hati kita kerah. Kita tahu kita banyak buat dosa, kita tahu banyak buat maksiat, tapi apa teruk sangat hati aku saat ni? Dok rasa nyesal langsung, dok rasa takut langsung.
Apa jadi lagu ni? Kadang-kadang kita rasa. Maka dia mari jumpa dengan sebahagian daripada orang soleh. Ni. Okey. Dia kata lagu mana? Bimatalinul qulub. Hati ni dapat lembut dengan benda. Kita nak melembutkan hati kita dengan benda. Maka kata orang soleh, faqal bi aklil halal. Dengan makan benda-benda yang betul-betul bersih, betul-betul halal. Baik. Okey, kita ambil beberapa perkataan lagi daripada, contohnya daripada Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkataan daripada Sayyidina Umar, dia kata lagu mana? Bil wara'i amma harramallah yuqbalu du'a wat tasbih. Kita wara', maksudnya kita tinggal perkara yang Allah Taala larang. Termasuklah makanan, usaha, pekerjaan, maka akan diterima doa dan tasbih kita. Tasbih kita akan diterima, ibadat kita akan diterima, doa kita akan diterima. Ada sebahagian daripada ulama salaf ataupun antara ulama salaf yang menyebut perkara ini lagi adalah Sahal bin Abdullah. Dia katakan an-najatu fi thalathah. Keselamatan di dalam 3 perkara. Orang yang ingin mencari keselamatan, cari dalam 3 perkara ini. Yang pertamanya adalah aklul halal, makan perkara yang halal. Orang yang makan haram, maka dia tidak selamat. Tidak selamat di dunia, jauh lagi untuk selamat di negeri akhirat. Aklul halal wa adaul faraid, dan menunaikan kefarduan dan kewajipan. Dia maksud menunaikan kewajipan ni termasuklah meninggalkan apa yang dilarang. Yang ketiganya waliqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin selamat dunia akhirat mesti kena cukup 3 perkara ni. Dia kena memasukkan ke dalam mulut dia, sama ada makanan ataupun minuman, betul-betul perkara yang halal. Yang pertama. Yang keduanya adalah menunaikan kewajipan dan meninggal perkara yang diharam. Yang ketiga, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi Abu Abdullah Al-Baji, panjang. Kita tak payah bacalah. Hak yang Abu Abdullah Al-Baji. Cuma hak yang kita nak ceritanya, kenapakah sahabat ni mari jumpa dengan Rasulullah, tanya tentang pekerjaan yang paling baik? Jawapannya adalah kerana pekerjaan yang paling baik dituntut oleh agama, dan terlalu banyak kelebihan bagi orang yang bekerja ataupun pekerjaan dia adalah pekerjaan yang betul-betul halal. Maka bila ditanya lagu tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha yang paling terbaik sekali, usaha yang paling terbaik adalah amalur rajuli biyadih. Maksudnya dia berusaha dengan tangan dia. Maksudnya dia kerja dan dia makan daripada hasil titik peluh dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada perkataan ini adalah di sana ada orang yang makan dan minum bukan daripada titik peluh dia. Lagu mana yang bukan daripada titik peluh dia? Meminta-minta. Dia sifat meminta-minta ni adalah bukan sifat yang baik, bukan sifat yang comel, bukan sifat yang terpuji. Sifat yang comelnya adalah kita kena menahan diri kita daripada meminta-minta. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang saat ni pergi kutip kayu api. Patuhuzmatan ala zahri. Dia pikul atas belakang dia, seberkah dia perkah atas belakang dia. Lepas tu dia pergi jual pasar. Hak tu khairul lahu min an yas'ala ahada. Hak tu lebih baik bagi dia daripada dia minta seseorang, minta dengan orang. Sama ada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Sama ada orang yang diminta saat itu, orang tu bagi kepada dia benda yang diminta ataupun tidak. Dia, kalau kita pekerjaan dulu di antara pekerjaan yang dianggap hina oleh masyarakat adalah kutip kayu api. Oh, memang hina sungguhlah. Maksudnya pekerjaan tersebut hina pada pandangan mata masyarakat. Kerja kutip kayu api, kutip, semua orang boleh buat belaka. Tak ada orang tak boleh buat. Benda orang boleh buat belaka. Dan bukan mendapat keuntungan yang besar. Lepas tu pergi atas pasar jual boleh sikit. Hak tu lebih baik, jauh lebih baik berbanding daripada dia meminta dengan orang lain. Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau zaman kita kok, kalau kita nak contoh zaman kita, bukan kayu api, sebab kayu api orang nak guna mana, orang nak guna. Dah zaman kita dah pun gas belaka. Dah pun gas belaka zaman kita. Kalau kita kok contoh kutip tank kita contoh kutip tank. Tank minuman kau. Jadi kerja kutip tank tu jauh lebih baik berbanding mungkin mitok dengan orang. Tu maksud dia. Jadi Rasulullah nak ajar kepada kita dalam hadis ini supaya kita berusaha, kita makan dengan titik peluh kita. Walaupun pada pandangan manusia bahawasanya pekerjaan itu hina, tetapi pada hakikatnya di sisi Allah itu adalah jauh lebih mulia daripada kita meminta-minta. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli hak yang betul-betul bersih. Jadi antara usaha hak yang terbaik adalah jual beli. Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khusus jual beli, sedangkan jual beli dia masuk juga dalam usaha seorang dengan tangan? Kerana dalam masalah jual beli ni, oleh kerana kita jual beli ni dia melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain. Kadang-kadang kita nak laku barang kita tu hanya lebong lah, hanya tipu lah kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, banyak juga gitu. Banyak juga hanya tipu lah. Tak ada untung mana, untung sikit, untung tipi, padahal untung parau. Baik, hamba jual ni rugi Pacikah jual rugi umur. Dan negara mana jual rugi. Kadang-kadang ada penipuan. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya antara usaha yang terbaik adalah jual beli, tapi syarat mabrur, yang betul-betul baik, yang betul-betul halal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat faham daripada hadis ini, walaupun pekerjaan saat ini itu adalah pekerjaan yang biasa pada pandangan mata masyarakat, tetap kita bekerja berbanding daripada kita meminta. Kerana itu adalah usaha yang terbaik. Itu adalah perkara yang dituntut di dalam agama kita. Baik, ada kala kita ni rasa malu. Kerja hak komang-komang rasa malu. Sebenarnya tidak perlu kita malu sebenarnya. Jadi benda hak yang kita buat, benda yang baik, tidak perlu kita malu. Siapa kalau misalnya kerja terpaksa kena kutip tank pun, biarlah nak buat, tak ada kerja lain, hak tu je ada. Daripada kita meminta-minta, daripada kita curi hak yang lebih besar lagi dosa. Tapi ada juga kutip tank parok daripada cikgu pergi gaji. Ada orang kutip tank, hamba pergi Mekah. Nak cerita pergi Mekah. Baik, hamba pergi Mekah. Lepas tu hamba duduk Bukit Jiak. Dia orang-orang hak yang mari umrah ke, mari buat haji, dia wahi minum air tank kan. Minum air tank ni berahi, orang Arab pun wahi. Jadi tank ngata gawa. Ada beberapa orang hak yang duduk di Bukit Jiak. Bersama duduk Bukit Jiak, pernah duduk sekejap. Yang mana kerja dia kutip tank. Tapi tahu tak banyak mana. Puluh-puluh ribu sebulan. Pandanglah banyak. Kita tengok contoh di dulu, kita tengok contoh sini je. Kutip tank. Hak boleh RM4.5 sehari je. Baik, hak tu lebih baik daripada meminta-minta. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Tengok. Abdul Rahman bin Auf sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara orang yang mula-mula memeluk Islam. Dia berhijrah beberapa kali. Maka apabila dia berhijrah ke Madinah, pada awal hijrah ke Madinah, Rasulullah mengikat tali persaudaraan di antara Muhajirin dengan Al-Ansar. Yang mana apabila salah seorang daripada tu mati, maka hak yang hidup boleh mempusakai hak yang meninggal dunia. Pada awal Islam begitu. Pada awal Islam, hak yang boleh saka ni bukanlah anak beranak dia. Bukan orang hak yang ada hubungan persaudaraan hak yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkaslah. Apabila disapa di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan persaudaraan di antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah ikat persaudaraan. Jadi adik-beradik dia. Sebab Rasulullah yang ikatkan tali persaudaraan di antara keduanya. Jadi Sa'ad bin Ar-Rabi' adalah di antara penduduk Madinah yang kaya. Jadi apabila Rasulullah telah mengikat tali persaudaraan dia dengan Abdul Rahman bin Auf, dan dia tahu bahawa Abdul Rahman bin Auf tinggal kampung halaman harta benda, tinggal rumah,
tinggal pun sama sekali, pitih tak ada, dia pun bagi tawaran kepada Abdul Rahman bin Auf untuk separuh daripada harta dia bagi kepada Abdul Rahman bin Auf. Begitu sifat sebahagian daripada Al-Ansar. Dia khabar, ni hadis disebut dalam kitab Sahih Bukhari. Yang mana dia khabar kepada Abdul Rahman bin Auf, aku adalah antara penduduk Ansar yang paling kaya. Aku banyak harta. Lepas tu aku nak bagi dua dengan harta aku. Nak bagi dua terus, boh. Bagi dua terus. Kita ada kereta pelutih. Sutih orang kereta buruk. Sayang nak bagi orang kereta buruk. Kereta buruk pada orang jiran-jiran kampung kita tak ada kereta langsung. Anak 4-5 ada motor. Kita 5-6 buah kereta. Hak buruk pun sayang nak bagi. Ni separuh nak bagi harta dia. Allahu Rabbi. Memang hebatlah. Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada puak Ansar. Baik. Lepas daripada tu dia kata, okey, tu hebat lagi. Tu serah. Lepas tu dia kata, aku ada 2 orang isteri. Lepas tu aku bagi kepadamu pilihan. Mu pilih mana di antara 2 isteri aku ni, mu pilih. Hak mana mu nak, dan aku akan cerai dan aku akan bagi kahwinkan kepadamu. Siapa? Sa'ad bin Abi Ar-Rabi' khabar kepada Abdul Rahman bin Auf. Maka apa jawapan Abdul Rahman bin Auf? Tengok jawapan dia. Jawapan dia, semoga Allah Ta'ala memberkati hartamu dan keluargamu. Aku tidak berhajat kepada perkara tersebut. Aku nak mu tunjuk kepadaku di mana pasar je. Aku nak tunjuk mana pasar je, mana pasar. Sebab dia mengetahui bahawasanya usaha yang paling terbaik, hak yang disebut oleh Rasulullah adalah amalur rajuli biyadih. Seseorang berusaha dengan titik peluh dia sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'am al-fath wa huwa bi Makkah inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitah wal khinzir inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam faqil ya Rasulullah ara'aita shuhum al maitati فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah. Jadi pada tahun penaklukan kota Mekah, ketika Rasulullah berada di Mekah, pada tahun tu Jabir bin Abdullah dengar Rasul khabar. Rasul kata lagu mana? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar. Maksud benda khamar, arak. Begitu juga Allah Ta'ala mengharamkan jual beli bangkai, babi dan berhala. Ada di antara perbuatan ataupun jual beli yang dilakukan oleh orang jahiliyah, musyriki Mekah pada ketika itu adalah mereka menjual arak. Sebab mereka minum arak, jual arak. Okey, itu yang pertama. Begitu juga mereka itu menjual bangkai, binatang hak yang mati mereka jual. Jual babi, jual berhala. Maka pada tahun Fathu Makkah, Rasulullah khabar Allah Ta'ala melarang, mengharamkan jual arak. Jadi hukum jual arak dilarang. Okey, itu yang pertama. Arak ni adalah setiap minuman yang memabukkan. Tak kiralah nama benda pun. Kalau cakap kita ngasah sikit, tak kiralah nama natam dia pun. Ada apalah sebab arak kan. Tak kiralah nama dia natam dia pun. Kalau dia adalah minuman yang memabukkan, itu adalah arak. Jadi Rasul larang jual. Dan masalah arak ni bukan setakat penjual dilarang, bukan ada golongan-golongan hak yang terlibat. Orang hak yang tolong akak, orang hak yang peroh apa, orang hak yang tanang nganggur pun hak untuk peroh, semuanya terlibat belaka. Baik.
Allah Ta'ala mengharamkan jual arak. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala mengharamkan jual bangkai. Yang ketiganya, Allah Ta'ala mengharamkan jual babi. Kita kalau arak ni, ada juga orang kita hak yang jual, tapi hak yang jenis tak ada agama cakap kita. Bukan tak ada agama ni keluar daripada agama Islam, maksudnya tak cara ke agama langsung. Ada ke orang kita? Jangan kita kata tak ada, ada. Baik. Sama juga masalah jual bangkai, tak ada orang kita nak jual. Melainkan orang hak yang benda curi lembu, rodok perut lembu, ambil lembu, jual. Lepas tu jual bakar tu, tu jual bakar sungguh lah. Cuma kita tak tahu, tak tahu dimaafkan, tak ada masalah. Ke tak ada tempat kita gitu? Apa tak ada? Lambok tempat kita gitu. Kita berapa kali makan pun kita tak tahu. Berapa kali makan pun kita tak tahu. Baik. Yang ketiganya, babi. Babi orang hot darat-darat tu lah. Jadi tembok babi, tak jerak babi, jual Cina. Hukum dia adalah haram. Tidak dibolehkan. Sama juga jual berhala. Hukum dia adalah haram. Kerana berhala digunakan untuk melakukan syirik kepada Allah. Maka ini adalah perkara hak yang dilarang. Jadi benda hak yang membawa kepada ataupun wasilah kepada syirik, maka jangan sekali-kali kita terlibat. Maka lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara tersebut, khabar kepada para sahabat Allah Taala mengharamkan perkara tersebut, maka ada sebahagian daripada sahabat dia katakan, wahai Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendapatmu dengan lemak bangkai? Kerana sesungguhnya orang ramai menggunakannya untuk mendempul perahu. Dia kata macam mana lemak bangkai? Dia kita jual bakar saat ni tu, kita tak jual bakar, kita ambil lemak, lepas tu kita proses, kita jual kepada orang yang ada perahu, nak lama di perahu dia. Okey, boleh ke tak? Satu. Dan begitu juga kerana sungguhnya orang ramai menggunakan untuk mendempul perahu, melembabkan kulit. Lama di kulit ini nak ui comel, kulit nak ui lembab kulit lama lemak bangkai. Murah sikit. Nak sembelih hak hidup-hidup tu mahal sikit. Jadi hak ni boleh murah, jadi boleh jual murah sikit. Dan untuk bahan bakar lampu penerangan mereka, nak buat benda minyak pelita tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tengok benda jawapan Rasulullah, semoga Allah Taala melaknat orang-orang Yahudi. Kerana setelah Allah Taala mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, maka mereka memprosesnya dalam bentuk yang lain, kemudian menjualnya dan mereka makan hasilnya. Ini benda yang dilarang. Jadi Rasul Allah Taala larang jual bangkai. Lepas tu kalau kita tak jual bakar, kita ambil lemak, kita proses, kita jual lemak tu. Kita tak makan pun. Kita jual boleh piti-piti kan. Kita beli makanan. Sama je. Memang mu makan nasi orang bersih. Hak pakai nutuk macam doktor duk hospital. Contoh kita kata kan. Pakai nutuk doktor hak yang merawat orang pesakit COVID. Walaupun bersih lagu mana pun makanan tersebut, kalau daripada sumber yang haram, tetap hukum dia adalah haram. Tetap makanan itu adalah kotor, nisbah ukuran syarak. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila sahabat tanya Rasulullah, bagaimana kita tak jual bakar tapi kita ambil itu je juzuk yang boleh diambil manfaat, iaitu kita ambil lemak dia, lepas tu kita proses untuk orang lama di perahu, untuk orang lama di kulit, untuk orang buat minyak pelita. Rasul kata lagu mana? Tengok Rasul kata, Allah Taala melaknat puak Yahudi. Kerana puak Yahudi apabila mereka dilarang makan lemak, lalu mereka proses lemak, lepas tu mereka jual, lalu mereka makan hasil daripada jualan tersebut. Jadi jangan apabila kita dilarang melakukan suatu benda ni, kita pun cari helah untuk menghalalkan perkara tersebut dengan proses kau ni kita buat. Benda ni adalah dilarang oleh agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafa al-mutabayi'an laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarakan
rawahul khamsah wa sahhahul hakim. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul kata lagu mana? Apabila terjadi perselisihan di antara dua orang yang berinteraksi jual beli, sedangkan di antara kedua-duanya tidak terdapat saksi, maka ucapan yang didengar adalah pengakuan daripada pemilik barang, atau kedua-duanya membatalkan transaksinya. Hadis riwayat 5 orang ulama hadis, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Baik. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan kepada kita suatu perkara yang berkait dengan hukum hakam yang pernah dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri dengar daripada mulut Rasulullah. Rasul kata apabila berselisih, balah, cakap kita balah di antara penjual dan pembeli. Dia penjual dengan pembeli, biasalah balah. Biasalah balah tu. Balah penjual nak lebih harga, pembeli nak kurang harga. Itu perkara biasalah. Jadi apabila balah di antara penjual dan pembeli, sedangkan tidak ada di antara keduanya saksi, tak ada saksi. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang diterima adalah perkataan tuang yang memiliki barangan tersebut. Maksudnya penjual, tuang yang memiliki barangan tersebut. Okey, kita buat contoh untuk kita faham masalah ni. Baik. Jadi pembeli saat ni, dia pun ambil dah barang ni. Baik. Sampai masa dia nak bayar, dia bayar 10 riyal. Tuang kedai kata 20 riyal bukan 10 riyal. Pembeli kata, tadi kan kata 10 riyal je. Tuang kedai kata 20 riyal. Hanya balah dok sekarang. Baik. Pembeli kata tadi 10 riyal, ni warna pula 20 riyal. Ya, kadang-kadang ada juga penjual hak yang tipu dan ada juga pembeli yang tipu. Dia macam-macam kan manusia kan, ada penjual tipu. Jadi nampak orang kata besar berarti harga hak murahnya tak mahal. Baik. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada juga pembeli hak yang nipu. Baik, sekarang ni apabila berlaku perbalahan di antara penjual dan pembeli, sedangkan tidak ada saksi, maka perkataan mana hak yang perlu kita kena terima? Terima adalah perkataan penjual. Jadi dah penjual kata 20 ya. Kalau mu nak, ambil ya. Kalau tak mau, tak payah dah. Sebab kata Rasulullah, ataupun kedua-dua tak payah beli. Okey, selesai, tak ada masalah. Tak rugi sikit pun pembeli. Ke rugi? Tak rugi. Ada rugi sikit pun kita dah luar. Jadi tak apa, kita cari kedai lain. Okey, itu maksud daripada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hasil penjualan anjing. Anjing di antara binatang yang tidak boleh kita jual. Rasul larang. Baik. Anu ada orang jual, punya awak kira orang. Orangnya buat belaka benda hak yang haram pun dia buat. Biar kita nak buat saat ni, biar bertepatan dengan hukum. Jangan orang tu buat, ustaz tu buat, orang tu hebat, ramai pengikut dia, dia buat, jadi tak apa. Lepas tu hak yang dia buat saat itu bercanggah tak dengan hukum hakam. Bercanggah tak apa wan ni, tak boleh ya. Itu kita kena faham. Jadi kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum adalah berdasarkan kepada wahyu Quran dan hadis menurut kefahaman ulama muktabar. Baik. Jadi antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang adalah hasil daripada jual anjing. Jangan duk jual anjing pula. Kita hak yang duduk kawasan bandar ni, hamba tak tahulah kawasan bandar ada ke orang hak yang beli jual anjing, tapi kalau kawasan darat ada lagi. Kawasan darat nak jaga kebun. Nak jaga kebun ada lagi.
hanya jual beli anjing. Sedangkan benda itu adalah dilarang oleh agama. Baik. Yang keduanya adalah hasil pelacuran. Na'udzubillahi min dzalik. Bayaran yang dibayarkan kepada pelacur untuk menikmati diri pelacur. Hukum dia adalah haram. Dan upah kahin ni adalah orang yang tilik nasib. Hilang barang, pergi jumpa dengan orang cari sikit, mana ke tahu dia nampak barang duk mana. Ni ada lagi perangai duk pakai dalam masyarakat kita. Piyah duk atas kepala. Piyah duk atas kepala, hilang barang, pergi jumpa nak tanya siapa ambil. Tu dipanggil kahin tu. Jangan sekali-kali kita buat lagu tu. Walaupun serban besar sekali pun kalau kita, orang dak jauh ni, orang dekat aje ni, ambil barangmu ni, orang dekat. Jangan percaya. Allah Rabbi, jangan percaya benda tu benda hak yang dilarang oleh agama. Benda tu adalah benda hak yang salah. Jadi upah hak yang diberikan kepada kahin adalah Allah Rabbi dilarang oleh agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis dia kalau kita kata kahin ni, kalau kita kata datuk nujung, peramal nasib, tu kahin belaka tu. Kahin dalam bahasa Arab. Kadang-kadang ada setengah-setengah tempat tu, kalau di Thailand lah, tapi Thailand biasa bukan orang Islam, orang-orang siang. Dia ada tempat dia buka basah sikit, dia nak tengok ni tangan urat kita dia suruh tunjuk bayar sikit. Apa bak tengok dia kata uratmu gini, sekianmu ni hanya lebong dok sekarang. Baik, percaya kawan ni. Benda tu dilarang oleh agama. Seterusnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu a'ya fa arada an yusayyibah qala falahiqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a li wa darabah فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فناقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم. Jadi sebenarnya hadis ni panjang lagi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malang ni kita berhenti sini dululah. Jadi kita sambung hadis ni pada minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malang yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung dan memaafkan segala kesalahan dan kesilapan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.